Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Muhammad Isa Daud, tentang soalan apakah tahi cicak najis dan membatalkan salat kita. Isu tahi cicak ni, para ulama berbeza pandangan. Apakah cicak ini haiwan yang tergolong dalam kumpulan haiwan yang memiliki darah yang mengalir ataupun haiwan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sebahagian ulama berpandangan cicak ini adalah haiwan yang memiliki darah yang mengalir. Apabila kumpulan yang pertama ni, ulama yang pertama yang mengatakan cicak ini tergolong dalam kumpulan haiwan yang memiliki darah yang mengalir, maka najis yang keluar daripadanya, tahi cicak dihukum sebagai najis kerana ia haiwan yang memiliki darah yang mengalir. Jadi tahi dia najis. Itulah pandangan para ulama, antaranya di dalam mazhab Syafi'i mereka berkata sedemikian. Manakala sebahagian ataupun kumpulan ulama yang kedua, mereka mengatakan cicak ini tergolong dalam kumpulan haiwan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kerana kalau kita potong, kita tengok ekor cicak tu, kalau diputuskan darah tak keluar. Demikian juga kalau cicak ni terpotong dua badan dia tak ada darah yang keluar secara mengalir. Cumanya darah tu barangkali ada pada bahagian kepala dia, kita nampak macam ada cairan berwarna merah seperti darah. Menyebabkan ulama kumpulan yang kedua mengatakan cicak bukan dari kalangan haiwan ataupun serangga yang memiliki darah mengalir. Maksudnya dia tak ada darah yang mengalir. Haiwan-haiwan yang dalam kategori bukan tidak, haiwan yang dalam kumpulan tidak memiliki darah yang mengalir, najis dia tidak dihukum, tahi dia tidak dihukum najis. Tahi dia tidak dihukum najis. Wallahu ta'ala alam, bergantung kepada pandangan yang kita pegang. Persoalan-persoalan yang macam ni sukar untuk kita buat pemilihan. Akan tetapi wallahu alam, saya lebih cenderung memegang pandangan mazhab lain dalam masalah ni. Saya ingat mazhab Hanbali mengatakan cicak ni tergolong dalam kumpulan haiwan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka tahinya tidak dihukum sebagai najis, hanya sekadar benda yang dianggap keji dan kotor sahaja. Akan tetapi ia tidak menajiskan pakaian dan tempat salat kita. Itu untuk soalan yang pertama. Manakala soalan bahagian yang kedua, iaitulah bagaimana pula dengan najis haiwan yang boleh dimakan seperti tahi burung. Adakah ianya juga najis yang juga membatalkan salat? Isu yang sama. Maksud saya, najis burung dan najis haiwan-haiwan yang boleh dimakan dagingnya menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan najis mereka ada najis haiwan yang boleh dimakan daging itu, najis dia adalah berhukum najis, ataupun tahi dia termasuk air kencing dia dihukum sebagai najis. Manakala sebahagian ulama yang lain berpandangan tahi dan air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya dihukum sebagai suci dan tidak najis. Antara wallahu alam dalam persoalan ini juga saya tidak berpegang dengan saya. Ini pandangan saya, bergantung kepada sesiapa yang kalau tuan-tuan rasa nak berpegang dengan pandangan ini, tuan-tuan berhak, kerana ia juga merupakan pandangan yang disebut oleh sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya berpegang kepada pandangan ulama yang mengatakan tahi dan air kencing binatang yang halal dimakan tidak najis, disebabkan bukti pada saya lebih jelas. Antara buktinya di mana Nabi SAW pernah melaksanakan tawaf dalam keadaan menaiki unta, sedangkan kita tahu unta ni bukan tidur di dalam bilik bersendirian, dia tidur di dalam kandang dia bersama dengan kumpulan kawanan dia yang lain. Dan unta ni bila dia kencing, biasanya dia kencing berdiri dan terpercik kena pada unta yang lain. Dalam masa yang sama, sabit di dalam hadis, Nabi tawaf di Kaabah menaiki unta, Nabi salat sunat di atas kenderaan. Semua perkara-perkara ni menunjukkan wallahu ta'ala alam, air kencing dan tahi binatang yang yang halal dimakan adalah tidak najis. Bila kita kata tidak najis, bukan bermaksud kita suruh makan. Perkara itu keji. Cuma saya perlu juga saya sebut di sini, para ulama yang mengatakan tahi dan air kencing binatang yang halal dimakan ini tidak najis, berdalilkan dengan peristiwa yang terdapat di dalam Sahih Bukhari menceritakan tentang Nabi SAW pernah memerintahkan ataupun menganjurkan
kepada sekumpulan orang Arab Badui yang datang ke Madinah, kemudian mereka ditimpa sakit, loya-loya, sakit perut. Kemudian Nabi memerintahkan mereka meminum air kencing unta. Lalu kumpulan Arab Badui tersebut meminum air kencing unta dan ternyata mereka sembuh dari penyakit yang mereka alami. Kemudian kita semua tahu peristiwa tu. Kumpulan Arab Badui itu mereka curi unta yang mereka minum air kencing tu, mereka curi dan mereka bunuh pemilik unta tersebut. Lalu Nabi SAW menjatuhkan hukuman yang berat ke atas mereka, iaitu hukuman hirabah yang ada di dalam kitab-kitab fiqh Islam. Jadi berdasarkan alasan-alasan itu, saya wallahu alam, saya berpegang dalam persoalan yang ditanya itu, saya berpegang kepada pandangan yang mengatakan air kencing dan tahi binatang-binatang yang halal dimakan adalah tidak najis. Demikian juga saya berpegang kepada pandangan yang mengatakan cicak itu bukan termasuk di dalam haiwan atau serangga yang memiliki darah yang mengalir, lalu menjadikan tahi cicak itu tidak termasuk dalam perkara-perkara yang najis. Demikian juga bangkainya tidak termasuk di dalam bangkai yang najis. Ia sama seperti hukum semut. Kerana haiwan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka bangkai dan tahi dia tidak dihukum sebagai najis. Wallahu a'lam. Namun persoalan ini persoalan khilafiyah, ulama berbeza pandangan. Kita tidak boleh menghina dan menghukum sesat kepada orang-orang yang berbeza dengan kita. Sebaliknya, kita kena belajar untuk saling menghormati selagi dia berpegang dengan pendapat-pendapat ulama di dalam keluarga ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.